الله 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ikhwatal iman, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah di pengajian Tafsirul Munir yang saya hormati, alhamdulillah pagi Isnin ini kita dapat bersama dalam sesi kuliah siri yang keempat. Okey. Majlis yang keempat ini kita akan meneruskan bagi dua ayat. Ayat 5 dengan ayat 6. Ya, kita cubalah tengok. Kalau sempat habis, kalau tak sempat ayat 6 tu kita sambung esok insya-Allah Jadi saya kira tuan-tuan dah bersedia dan insya-Allah kita boleh mulakan untuk membaca tuan-tuan ayat 5 dan ayat 6, dan bagi yang dah ada tafsir insya-Allah tabarakallah halaman 584 lah tafsir yang kita admin photostat, insya-Allah boleh tahan borek tuan-tuan kan. Ya, boleh tahan lah. Juzuk 4 5 dengan 6 kan. 1 juzuk setengah lebih kurang. Jadi siapa yang masih memerlukan kitab boleh segera hubungi admin lah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. Taib, terjemahan ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai asas kehidupan. Gunakanlah untuk berbelanja dan membeli pakaian mereka daripada hasil harta itu dan bercakaplah dengan mereka dengan menggunakan perkataan yang baik. Ayat 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk bernikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah bijak dan berkebolehan pandai memelihara harta, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Dan janganlah kamu memakannya, yakni harta anak yatim, secara berlebihan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara, yakni pemelihara anak yatim itu berkemampuan, maka hendaklah dia menahan diri daripada memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi yang menyaksikan penerimaan mereka dan cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengawas. Alhamdulillah tuan. Ya, 2 ayat. Kita tengoklah mana yang sempat kita baca. Jadi alhamdulillah seperti yang saya nyatakan pada awal kuliah kita tadi, tuan-tuan boleh rujuk pada halaman 584. Ya, masing-masing dah dapat kitab kah? Tuan ya. Di bawah tajuk kata Syekhuna Prof Wahbah radhiyallahu an, Al-hijru 'ala as-sufaha'i was-sighari wa nahwihim wa 'adamu taslimil mali ilaihim illa birrushd. Larangan membelanjakan, menyerahkan harta bagi orang safih ataupun anak kecil ataupun yang sekroni dengan mereka ni, safih, kecil, tuan-tuan, ya, dengan mereka serta tidak menyerahkan harta mereka kecuali kalau orang tersebut, budak-budak yang kita jaga tu, anak yatim yang kita pelihara itu telah mencapai umur yang matang, yang mampu untuk mengurus hartanya secara persendirian. Okey tuan-tuan, tayyib. Tu tajuk kita lah. Okey, baik. Kita sebenarnya kalau kita melihat catatan ataupun dalam kitab ni tuan-tuan, Prof Wahbah menukilkan suatu sebab nuzul ayat yang ke-6. Ayat 5 tak ada sebab nuzul ya, ayat ke-6 ya. Ayat ke-6 itu kata riwayat ya daripada tuan-tuan Nabi SAW turun ayat ini kepada Thabit bin Rifa'ah. Sebenarnya Thabit ni anak yatim, pak dia meninggal tuan-tuan, tapi Thabit ni dibolok oleh pak saudara dia, ammun, pak saudara dia. Okey. Jadi tuan-tuan, yang bapa Thabit ni namanya apa? Rifa'ah meninggal, anak kecil itu namanya Thabit. Tuan-tuan, maka pak saudara, adik-beradik kepada Rifa'ah ni jumpa. Tuan-tuan jumpa Nabi SAW, ingin kepastian, inginkan jawapan. Maka dia katakan, wahai Rasulullah, Thabit ni budak yatim, apa ada meninggal. Sekarang ni saya bertanggungjawab menguruskan, mengasuh anak yatim ini. Maka boleh tak saya makan ya, harta si yatim ini? Boleh tak saya gunakan untuk kos kehidupan saya? Kan? Dan bilakah waktu penyerahan harta kepada si anak ni? Tuan ya, maka alhamdulillah turunlah ayat ni tuan, ayat ke-6 ini sebagai jawapan bila masa nak sorah dan apa syarat-syarat penyerahan. Tuan ya, taib. Adapun al-munasabah, kaitan ayat ini dengan ayat sebelum, tuan-tuan, kita dah berada pada tuan-tuan halaman 587 ya. 587 tuan, dari sudut kaitan ayat 56 ni dengan ayat yang sebelum minggu lepas kita bincang, Rabu kita bincang poligami dengan tuan-tuan, cerita poligami yang lain dah lupa lah. Poligami dengan bab ayat 34 cerita pasal poligami dan juga tentang pengurusan harta, kan? Kan tuan-tuan iaitu dan maafkan saya, ayat ke-4 tentang mahar, okey, poligami dan mahar. Minggu lepas Panjizan
Kemudian kita tidak, pada ayat sebelum itu kita fahamlah, ayat kedua, tidak sewenang-wenangnya kita boleh memakan harta anak yatim tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, tuan-tuan. Dan kita dah bincang dulu kelas yang pertama kita pada 16 bulan yang lepas. Kita melihat kepada asal usul manusia ni semua daripada Nabi Adam dan Hawa, tuan-tuan, alaihimassalam. Dan bagaimana kita dah bincangkan tauhid ataupun kita bincangkan taqwa, kenapa Allah gunakan Rabb dan kenapa Allah gunakan kalimah Allah, rububiyah dan uluhiyah. Okey. Maka kalau kita perhatikan kaitan ayat 5-6 dengan ayat sebelum, tuan-tuan, iaitu ialah ayat sebelum ni cerita pasal poligami dan mahar. Okey. Adapun tuan-tuan, ayat pagi ni kita nak cuba tengok, kita cuba perhatikan, pelajari, iaitu untuk menyerahkan harta kepada si yatim nanti, bila masa dia, apa syaratnya. Ada dua syarat utama, iaitu budak tu jangan pula dia blur pula kan, tuan. Loading sebab ini loading. Kalau loading, tuan, bagi duit membazir, bagi duit hilang, bagi pagi potong loss up habis, maka ada unsur safih, tak cerdik, bodoh, tuan-tuan. Dan di situ ada sesi ujian. Kita boleh test budak tu macam mana kemampuan dia mengurus harta. Ini, tuan-tuan, kaitan antara ayat 5 dan 6 serta ayat yang sebelumnya lah. Taib. Qala tafsir wal bayan, tuan-tuan. Taib, kita masuk kepada pentafsiran ayat. Allah Subhanahu wa taala menegah seseorang yang menguruskan harta anak yatim daripada menyerahkan harta itu kepada anak tersebut yang masih safih, sufaha, bodoh. Tuan-tuan, kerana orang bodoh, tuan-tuan, dia tak pandai mengurus harta. Jadi di sini kalau pengurusan harta tu akan membabitkan pembaziran dalam urusan transaksi dia. Hari ni lagilah, tuan-tuan, kan, kok budak tu, anak cucu kita, dia pandai tu WhatsApp tu, COD dia main online dia. Pokai, tuan-tuan, kalau kita bagi dia password ke, untuk berurusan, tuan-tuan, order sana, order sini, memang habislah duit budak tu nanti. Maka budak itu tidak diberikan password. Contoh kalau zaman hari inilah, budak tu tak sewenang-wenang, tuan-tuan, bagi dia leluasa untuk ke bank, ke kaunter bank untuk keluarkan duit sendiri, kerana dia masih di bawah umur ataupun belum sampai kepada tahap kematangan yang sepatutnya. Okey, baik. Maka harta itu Allah sebut jangan kau sonang-sonang nak serah, nanti dulu, ambil masa uji dulu. Dan tuan-tuan, kerana harta ini merupakan qiyamah ataupun qiwam, ada dua kalimah dalam ayat kita baca tadi, tuan-tuan. Harta itu sebagai apa? Harta itu Allah jadikan wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Qiyam, tuan-tuan, qiyam ataupun qiwam, tuan-tuan, boleh ya, boleh waw, dari sudut maksudnya sama, tuan-tuan. Maknanya harta itu boleh dijadikan modal, tuan-tuan, pelaburan untuk si yatim itu. Boleh kita berniagakan duit tu, tuan-tuan, kan. Boleh kita simpan dalam, katalah, tabung haji, tuan-tuan, kan. Adalah keuntungannya sedikit sebanyak. Ya, maka, tuan-tuan, itu harta. Kita akan detailkan sebentar lagi, tuan-tuan, tentang maksud harta itu. Dan, tuan-tuan, larangan itu boleh kita perhatikan bahawa kenapa tak boleh serah harta pada si yatim itu. Satu, dia masih budak, kecil lagi. Ya, tuan-tuan, belum balik. Yang kedua, mungkin juga dewasa tapi dia gila. Ataupun, tuan-tuan, mungkin sebab dia memang jenis, saya kata tadi, blur jenis, duit pun tak pandai kira, tuan-tuan, otak pun tak berapa stabil lagi. Ya, tuan-tuan, kurangnya dari sudut akal dan agamanya. Ni semua dia ambil kira. Ataupun mungkin nanti dia akan jadi muflis. Ya? Maka sebab itu, tuan-tuan, kalau dia urus, habis dia hutang, tuan. Habis semua orang dia berhutang, akhirnya hutang keliling pinggang, duit simpanan arwah, warisan arwah ayah dia pun tak ke mana, dia pun tak ke mana, tuan. Akhirnya tak akan timbul banyak masalah. Maka sebab itu wali, penjaga kepada pemegang amanah harta anak yatim ni, dia mesti bijak, tuan-tuan, memahami ayat ini supaya dia dapat praktikkan dengan cara yang betul. Okey. Dan juga, tuan-tuan, ingat dalam fiqh muamalat ada bab al-hijr. Hijr ni, tuan-tuan, maknanya dia boleh dipulaukan. Pulau tu artinya dia tak boleh melakukan sebarang transaksi, urus niaga. Tak boleh, dia tak boleh order. Ada masa, tuan-tuan, pihak pemerintah dah bankruptkan dia, mufliskan dia.
Kan? Jadi maknanya dalam peruntukan undang-undang syariah pun ada perkara ni. Tuan-tuan jadi sebab apa tadi? Sebab dia tak boleh. Dia memang jahanam, tuan-tuan. Kalau dia pegang duit memang jahanam je dia. Baik. Para ulama khilaf pandangan pada mentafsirkan ayat, tuan-tuan, as-sufaha. Tuan-tuan sufaha ni kita tahu orang bodoh lah. Tuan-tuan as-sufaha ni macam mana? Maka dikatakan ya, kita tak boleh. Siapa kita tu, tuan-tuan? Dia itu auliaul yatama. Arahan ini, perintah ni turun kepada yang jaga sekolah anak yatim, ya, yang menguruskan harta anak yatim. Mungkin itu memang darah daging kita, anak buah kita. Mungkin, tuan-tuan, cucu. Mungkin saudara mara, tapi mungkin juga orang luar. Jadi kita ni dianggap sebagai pengasuh yang bertanggungjawab memastikan duit tu sampai kepada sasarannya dan mesti diuruskan dengan betul. Maka yang dikatakan sufaha tadi siapa? Anak yatim ataupun orang walaupun dia mungkin, tuan-tuan, dah besar tapi dia tak pandai mengurus dan dia akan membabitkan pembaziran. Jadi itu maksud pertama ayat ini, jangan kamu serahkan wala tu'tu. Siapa dia? Semua yang terlibat dalam menjaga, mengurus harta anak yatim. Tetapi ada pandangan kedua yang mengatakan bahawa semua orang pun termasuk dalam ayat ni. Kan, saya jaga aset sahah. Kan, Ustaz Kushairi dia jaga aset azin contohnya. Masing-masing yang jaga NGO ni ada akaun dia kan. Jadi kita tak boleh sewenang-wenang kita nak lambatkan duit tu. Semalam tak pola raya. Raya semalam kita bagi pun duit RM1 tuan. Berapa ringgit tak tahulah Cikgu Lin bagi kan. RM5 seorang kau kan. Tu tak pola RM5. Kita bajet pun tak besar. RM100 duit raya untuk budak-budak kan. Itu kita kira wajar. Kita buat jamuan raya semalam pun kita gabung dengan Imtiaz Ustaz Azman kan. Jadi kita gabung, Ustaz Azman belanja separuh, Sahah Imtiaz belanja separuh, Sahah belanja separuh, settle. Artinya itu tidak dianggap sebagai pembaziran kerana dia mendatangkan manfaat, tuan-tuan, dengan kadar kemampuan yang belanja kita tidak boros. Jadi walaupun saya bukan jaga anak yatim, anak yatim di Sahah tu ada 2-3 orang ya, pelajar kita kan. Tetapi secara umum aset harta yang Allah amanahkan, tuan-tuan, duit Sahah itu juga saya kena pastikan yang menguruskan AJK kita yang menguruskan tu pun memang dia orang yang berkemahiran, berkemampuan, amanah. Itu juga diambil kira, tuan-tuan. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, kedua-duanya meriwayatkan, tuan-tuan, dikatakan ayat 5 ini dia ditujukan kepada semua orang. Likulli aqilin minan nas, jami'a, semua orang. Tuan ya, jadi tak kisahlah kita ni jaga anak yatim ke tak yatim ke, apa pun kita kena urus dengan baik, dengan betul lah. Itu makna dia. Okey. Dan sufaha ni pula, tuan-tuan, mungkin kalangan wanita. Anak yatim tu mungkin namanya Fatimah, mungkin namanya Aisyah. Mungkin, tuan-tuan, anak yatim tu dianggap sebagai masih kecil dan maksud yang dibahaskan oleh para ulama, para mufassirun, tegahan menyerahkan harta itu untuk yang belum bijak. Tuan belum pandai. Dan kita ulang dah tadi, budak koci, orang gila, orang yang dah diperintahkan oleh pihak mahkamah untuk tidak dibenarkan melakukan sebarang transaksi urus niaga. Ini semua termasuk, tuan, orang yang tidak rasyid, yang bukan kepada level ar-rushd, yang bijak dalam menguruskan harta. Okey, tuan Taib. Kemudian kata Syekh Wahbah radhiyallahu an, ya, ikut pandangan pertama tadi, maksudnya jangan serah. Siapa yang diperintahkan jangan serah? Pengurus harta anak yatim. Jangan kau serahkan kepada budak-budak yang tak matang anak yatim tadi tu. Jangan diserahkan harta mereka. Sebab, tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita tengok, ya, bahawa kenapa Quran menggunakan bahasa, tuan-tuan, subhanallah, bahasa Quran, tuan, amwalakum. Jangan kamu serahkan kepada sufaha, orang yang tak cerdik ni, harta kamu. Okay, soalan, tuan, harta ni harta siapa? Harta si yatim ke harta penjaga anak yatim? Kan? Sebenarnya kalau kita tahu, harta tu harta si yatim, apak dia yang wariskan pada dia, apak dia dah mati. Kan? Tadi Sayyidina Rifa'ah, tuan-tuan, apa tadi? Sayyidina Rifa'ah, tuan-tuan, meninggal, mewariskan harta kepada puteranya Sayyidina Thabit.
Jadi Sabit dapat harta daripada ayandanya Rifa'ah radhiyallahu anhuma. Jadi pak saudara kepada Sabit ni tuan bukan harta pak saudara kepada Sabit, tapi pak saudara ni hanya mengurus harta si yatim ni. Kan tuan-tuan? Jadi kenapa Quran gunakan bahasa wala tu'tus sufaha amwalakum. Tuan-tuan jangan kamu berikan kepada si sufaha itu harta kamu. Tuan ini bukan harta Ahmad Al-Bab. Jadi kenapa Quran sebut harta kamu? Kerana tuan-tuan maknanya kamulah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga harta tersebut. Seolah-olah harta tu kau punya. Kan harta tu hakikat dia budak tu punya. Kau jaga amanah je, kau jaga akaun je. Tapi nak keluarkan akaun tu dia kena check betul-betul. Betul ke tempat tu ada kita nak infak. Korban itu memang betul kau ada lembu, kau dia main kucing pula kau. Mesti dikaji, mesti ditinjau, dinilai dengan betul. Sebab walaupun harta tu harta si budak ni, tapi bapa itu ataupun si penjaga harta anak yatim tu mesti berhati-hati. Maka Allah gunakan amwalakum, harta kamu, bukan amwalahum, harta mereka. Amwalakum, kamulah, seolah-olah harta itu kamu punya, urus. Kalau budak tu muflis, kau tak betul urus, budak tu bankrupt, kau lah bertanggungjawab, nanti nak sara dia. Dah satu kojor pula dah. Kan? Patut kita hanya mengurus saja. Tapi sekarang sebab kita dah salah urus, kita cuai, tuan-tuan, budak tu jadi muflis, budak tu bankrupt, dah kita lah kena sara dia. Kan? Yang saya faham kalau muflis ni dah tak boleh ada apa, tuan-tuan, tak boleh keluar negara contoh kan. Macam-macam hal lah. Jadi kan banyak cerita dan banyak masalah tuan-tuan. Taib. Qala, maka tuan-tuan sekalian, kita faham tadi ada dua pandangan jangan serahkan itu, iaitu wali-wali pengasuh jangan serah semena-mena, ataupun pandangan yang kedua tuan, kita semua terlibat. Jangan serahkan harta kita tuan-tuan, harta yang kita jaga amanah tu tuan-tuan sewenang-wenangnya tempat yang kita suka, tapi mesti kita study dulu, kita tengok dulu tuan-tuan, barulah sesuai untuk kita laburkan. Ada soalan masuk. Hajah Maimunah, bipolar, murung, depresi, ini semua istilah-istilah yang terperinci lah dari sudut istilahnya kan. Bagi saya, kita ambil umum, maknanya dia memang, nanti kita akan faham ayat ke-6 nanti kak. Ayat ke-6 nanti kita akan faham apa sesi ujian yang perlu dilalui oleh anak yatim tersebut. Kalau dia lopeh, artinya dia tak adalah bipolar ke, polak ke, murung ke, depresi. Kalau dia lepas, maknanya dia okey. Tapi kalau kita test dia, kita bagi dia beberapa amount, nampak dia memang tak apa-apa diurus tuan. Di situ cukup sebagai penilaian dia tu tak mampu mengurus dan dia ada nilai kegilaan. Itu jawapan awal saya lah. Tayyib, terus tuan-tuan. Qala, ayat berikut, allati ja'alallahu lakum qiyama. Ini menarik tuan-tuan. Menarik sebab apa? Harta ini sebagai, kita kata, sumber kehidupan. Kan? Jadi, kita nak stabil kehidupan, perlu ada sedikit harta. Kalau tak, Kang, tak tahan bini kita dah, tuan-tuan. Kalau bang susah bona, laki payah parah bona kan. Beli pampers anak, tak ada, susu tak ada, sewa, rumah bertangguh, hutang keliling pinggang, itu memang tak terdaya lah pula untuk kita urus kehidupan kita. Kalau tanpa harta akan jadi cacah merbah tuan-tuan. Dan tuan-tuan, dengan harta juga kata Syekh Wahbah, bagaimana kita nak membina sebuah ketemadunan, juga perlukan aset yang kuat, yang kukuh untuk membangunkan sebuah negara yang dihormati. Kan, kita kalau negara kita dihormati tuan-tuan, maka kita tak adalah kita nak pergi merempat, nak kojor sana, keluar sana kan. Kita cukup, negara kita mampu menyediakan contohnya peluang pekerjaan kan, menyediakan gaji yang standard, yang sesuai dengan kelulusan dan kepakaran. Maka itu perlu kepada pengurusan harta yang bijak tuan, untuk individu dan untuk seluruh masyarakat, seluruh rakyat negara tersebut lah. Dengan harta tuan-tuan, kita boleh monang juga kan. Pelaburan kita dengan pelaburan yang mantap tadi tu, kita pula nak ada juga persediaan dari sudut persenjataan. Kita dah bincang dulu kan dalam suratul Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Quwwah itu zaman Nabi SAW kuda.
Zaman kita bukan boleh bergantung dengan kuda sepenuhnya. Senjata-senjata moden itu juga perlu diambil kira. Semua itu membabitkan kos. Kan? Sehingga tuan-tuan, ulama salaf mengatakan bahawa al-malu silahul mu'min. Harta itu dianggap sebagai, tuan-tuan, senjata bagi seorang mukmin. Tuan-tuan, ini dah kita beralih pada halaman 588 tuan-tuan. Harta tu kita punya modal lah. Kan? Jadi tuan-tuan, sehingga disebutkan kalau saya meninggalkan harta kepada keluarga saya, lebih saya suka daripada saya meninggal dalam keadaan fakir miskin. Tuan-tuan, la an atruka malan yuhasibunillahu alaihi khairun min an ahtaja ila nas. Daripada saya ni meminta-minta kepada orang, saya perlu ada aset saya sendiri. Sehinggalah tuan, Sayyidina Imam Sufyan radhiyallahu anhu, saya tak tahu yang ni Sufyan Thauri ke Sufyan bin Uyainah ke, tak dinyatakan di sini. Sayyidina Sufyan, tuan, dia juga seorang yang berniaga. Okey, dia ada modal, dia berniaga lah sikit-sikit, tuan. Maka orang kata, "Mam, kau ni imam, syekh tapi gila dunia, berniaga, main saham," contoh kan. Kau buka kedai, apa ni imam? Kalau imam, syekh, zuhud, tak fikir dunia, suluk, zikir. Ini mungkin teguran masyarakat ketika itu kepada Sayyidina Imam Sufyan radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan, beliau kata, lebih baik Eden nampak macam keduniaan daripada nanti Eden nanti tunduk kepada dunia, meminta ke sana kemari, menjatuhkan maruah air muka, terpaksa berhutang sana berhutang sini. Lebih baik dan bekerja, lebih baik dan ada modal, dan ada sumber kehidupan, maka dan tak payah poning. Ini jawapan Sayyidina Sufyan, tuan-tuan, gertinya menjawab kepada kita. Kalau ada kawan-kawan kita yang bekerja, walaupun dia orang tarikat, kita kata Alhamdulillah, ini satu tarikat yang betul. Tarikat itu bekerja, tuan kan. Macam mana kata kau ambil tasawuf tapi kau bekerja, tasawuf ni mesti miskin, mesti cupang-camping, tasawuf ni dah mewakafkan seluruh harta. Betul tuan-tuan, tetapi mesti dipandang dari berbagai sudut supaya kita faham Quran yang berbicara allati ja'alallahu lakum qiyama, bahawa harta itu sebagai sumber kehidupan yang tidak boleh kita nafikan. Dan mereka orang dulu pun sebut ittajiru waktasibu, niagalah kan, dan kamu akan usaha, kena rajin, kena fikir mana ruang pekerjaan, mana rezeki yang ada kita boleh dapat. Tuan-tuan yang pencen ni saya tak kisahlah, kan Datuk Syuaib, Datin Farah, orang pencen ni kita tak kisah orang mana, tuan-tuan kan. Jamal Munah ni pencen, masing-masing pencen bolehlah relax lah 25 bulan, adalah rezeki tu kan. Tapi kita cerita tuan-tuan orang yang tak ada income tetap ni, mungkin dia bekerja pun sendiri, dia tak ada income yang tetap, tuan-tuan. Jadi dia perlulah memikirkan sesuatu untuk memastikan bahawa income dia ada, anak-anak dia tak terputus sekolah, kalau kata rezeki anak dia nak pergi mengaji tinggi, nak keluar negara pun dia ada modal. Di kalangan abnak sahah pun ada, tuan-tuan, dia buka klinik tapi semua keuntungan itu dia laburkan kepada anak dia untuk belajar secara tanpa ada beasiswa. Ataupun kalau beasiswa memang tak cukup lah kan, luar negara, medik dan seumpamanya, maka itu maknanya itu satu pelaburan yang bijak. Ada keuntungan, tuan-tuan, tetapi dilaburkan juga kepada pelaburan yang paling bagus ialah dalam pendidikan. Betul tak tuan kan? Jadi tuan-tuan jangan rasa bankrupt lah kita ni, sekolah tahfiz 500, habislah mufilis lah abah kau ni. Kalau memang mampu, kita boleh adjust, maka itu tak ada masalah sebenarnya. Tapi juga kita ingatkan, janganlah cacah mampu kan. Kalau tak mampu, pergi hantar sekolah kerajaan. Jadi kita, tuan-tuan, kenalah pandai mengatur kan. Jadi dia kata, orang salaf radhiyallahu anhu kata, meniagalah, kerjalah kan. Innakum fi zamanin idza ihtaja ahadukum kana awwalu ma ya'kulu dinahu. Nanti sampai peringkat kita dah terlampau susah, kita akan menggadai maruah agama kita. Kan, kadang-kadang memang timbul isu jugalah. Saya kira tuan-tuan pun mungkin setuju dengan saya kan. Tim sahah pergi ke mana-mana bawa tabung. Dan kami alhamdulillah tuan, setelah berapa tahun Banep, kita 10. Tuan-tuan, kita ada saving, kita ada sedikit simpanan. Kalau ada apa-apa kecemasan, gaji guru kami tak pernah miss. Tanya mudir kami, tanya Ustaz Ridha, tuan-tuan, allowance kalau betul dia punya OT tu kita akan bayar
kita tak ada masalah dari sudut tu, alhamdulillah. Ini mana sumber kita dapat? Daripada orang ramai. Tabung yang kita edarkan di masjid tu 100 setengah, RM130, RM200 tuan-tuan, ataupun mungkin lebih, mungkin kurang. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berjimat. Di samping tuan-tuan yang ikut kelas online ni ada transfer lebih sikit. Ada yang tak adalah ngam-ngam dia suka tu, ada rezeki dia share. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat mengurus dengan baik. Supaya tuan-tuan tidak beranggapan bahawa oleh kerana TGDS ni dulu dia kerja mains, wah dia dapat kelepet duit banyak. Tak ada. Kita hanya dapat dana kalau kita buat program. Kebetulan pula memang saya pegawai, dan Datuk Kamal ketika itu SU sangat mesra alam, dan SU itu Datuk Kamal dia bukan layan Sahah je, dia layan semua NGO, semua madrasah, dia akan bagi bantuan. Kalau katalah kita memukkan, banyak Datuk Kamal ni bagi kat As-Safa je. Tidak juga begitu. Tuan-tuan, itu fakta yang kita kena faham. Dia bagi kepada As-Safa, bukan masuk poket AJK dia ke pengurusan dia. Tak, duit itu ialah untuk pengurusan. Kalau kita ingat dulu ada program membina ulama intelektual, maka gunakan dana mains. Jadi tuan-tuan kena faham. Cuma yang kita lanjutkan ialah tabung itu. Kalau tuan-tuan nampak lah, saya togak polok tabung, berdiri depan Giant macam. Tuan-tuan nak beri tak? Saya pergi sarapan kat Bonda kejap lagi. Tuan-tuan tak poso, tuan-tuan. Polok tabung, letak tabung di bank-bank, tuan-tuan. Sebab kita konon-konon kat bank tu orang banyak duit. Sebenarnya kat bank tu tak banyak duit dah tu, dia pergi bank. Kan, kalau banyak duit tak pergi bank, duduk rumah tau. Tuan-tuan kan? Jadi ini satu senario, satu isu yang berlaku di mana masing-masing NGO, masing-masing madrasah dari sudut tuan-tuan, dari sudut Allahumma salli alaihi wasallam, dari sudut promosi iklan, saya percaya kita punya Facebook tu penuh dengan laluan tahfiz tuan, tahfiz ni, sekolah itu, integrasi ni, pelbagai nama, betul? Macam-macam. Itu cerita kat Malaysia. Ustaz Omar Zaki, ini bukan kita cerita kat Kemboja. Kami di sini pun, di Malaysia pun juga tak adalah begitu, kita kata mantap sangat income kita. Kita masih juga memerlukan bantuan-bantuan orang ramai. Betul tak tuan-tuan? Cuma kalau saya punya pengalaman lah tuan-tuan, market Seremban ni market yang agak baik. Maksudnya orang Seremban ni dia tak ada kodokut bona dan dia tak ada pemurah bona. Dia agak-agak sedang-sedang. Dia boleh bantu sikit-sikit yang dia ada. Alhamdulillah. Ini kelebihan lokasi Seremban yang kami pihak Sahah rasakan. Dan sebelum saya ke Puncak Alam dulu tuan-tuan, saya nak share sikit. Ni laporan bendahari kami bahawa kita boleh dapat collection bulanan sekitar 20,000. Jadi cukuplah kita punya belanja budak-budak tahfiz, gaji guru, 20,000 kita boleh capai tuan-tuan dalam sebulan. Kenapa tadi? Selain saya bukan saja di Seremban, saya masuk ke Masjid Negara. Saya pernah dapat 20,000 cash daripada Masjid Damansara Al-Mukarramah. Saya pernah dapat 20,000 cash juga daripada jemaah Masjid Negara. Tuan-tuan, banyak juga kita dapat lah, duit-duit besar pun kita dapat, alhamdulillah memang besar. Tetapi maknanya bagaimana yang dikatakan kita menjual maruah agama, ataupun kalau lebih ganas lagi kita sebut apa, penunggang agama lah. Tuan-tuan kan, tuan-tuan memang pantang lah tengok, oi ustaz tu dah pakai Alphard, oi Ustaz Wadi pakai Alphard, bising gitu kan, Ustaz Somad pakai BM. Dah kita jadi satu tanggapan. Okey tuan-tuan, jadi perkara tu memang dia banyak isu lah tuan-tuan, banyak isu, banyak perkara, banyak sudut tuan-tuan yang kita tak boleh pandang selorong lah. Bagi saya yang alhamdulillah ada sedikit pengalaman tuan-tuan dalam pengurusan ini, kita nampak dia banyak faktor lah menyebabkan nilai kepercayaan orang nak berwakaf itu pun dia tengok macam mana running, macam mana program tuan-tuan. Kita nak infak kat masjid pun saya percaya tuan-tuan, ini pengalaman Ustaz Azman, pengalaman saya di Tampin, Ustaz Azman di Sendeng tuan-tuan, kita buat banyak program, banyak duit masuk. Kalau masjid yang malap, yang muram tuan-tuan, yang berkira bona, tak ada program, maka orang pun akan takut-takut nak infak. Bagilah RM5, bagilah RM10. Tapi kalau dia nampak masjid tu aktif, dia lagi berani tuan, sebab tahu dia punya pelaburan tu berbaloi. Orang gunakan duit dia untuk kebaikan. Tuan-tuan sekalian, saya panjang sikit ni. Jadi sebab tu saya nak bincang ayat 5 je lah hari ni kan. Ayat 6 esok lah. Jadi tuan-tuan, kita nak cerita tadi tabung itu apakah dia
Maknanya kalau kita gerakkan tu, saya ingat masih dalam, maknanya okey kot. Tuan-tuan janganlah pandang remeh pula, janganlah pandang hina pula kami buat tabung ni kan. Jadi tabung tu bukan untuk poket saya kan, kita gunakan untuk kemaslahatan keperluan lah, operasi dan sebagainya kan. Hatta pembangunan pun kita guna duit tabung tu kan, Alhamdulillah. Dan kita report, kita buat laporan kepada pengarah, kepada Datuk Zaidi. Kita pergi, Datuk tahunnya ini income kami. Datuk kata okey, Datuk bukan nak wajibkan, tapi sekurang-kurang ada hubungan kita, kepercayaan pihak jabatan untuk membenarkan kita kutip dana. Ini tuan-tuan. Cuma tadilah yang saya bangkitkan, apakah pada tanggapan hukum sampai peringkat orang tu dah dianggap mencemarkan maruah dia kalau dia terpaksa polok tabung, terpaksa minta sedekah. Jadi itu pihak pengurusan. Apakah dia mencemarkan agama? Pihak tuan-tuan pula kena faham. Kita golongan yang tangan di atas ni, Aladul Ulia ni, tuan-tuan pemberi, kumpulan pemberi ni pula, dia janganlah ustaz tu merayu-rayu, berulang-ulang cakap. Orang yang cerdik, tuan, dia sekali cakap, sekali hint je. Sebut Alphard, mak, sampai depan rumah dah. Kan? Sebut ustaz nak pakai van, berapa kurang? Mak, sampai. Itu sebab penting kita jadi kaya. Kan? Quran sebut, harta ini, allati ja'alallahu lakum qiyama. Penting kita kaya. Kan? Berapa nak petik jadi. Tapi tuan, benda tu tak adalah berlaku ramai. 1% di kalangan umat Islam adalah macam tu. Yang kaya baik, pemurah ni adalah kan. Tapi yang lain-lain macam kita sederhana. Tapi kita turut menyumbang. Dan jangan tuan-tuan tunggu ustaz tu merayu, meraraung, minta duit, perlukan dananya, sekolah dah tenggelam, tuan-tuan kan. Van ni tuan-tuan dah jahanam. Kita faham-faham je lah. Dah minta tu jangan tunggu lama-lama, pap teruslah ada rezeki RM50 transfer. RM50 ustaz, saya punya bahagian satu lot, contoh begitu. Kan? Contoh begitu tuan-tuan. Jadi itu yang paling baik. Kita pula tidak menunggu lama untuk ataupun menangguh-nangguhkan nak simpan, nak fikir, nak istikharah. Alah kan, tuan-tuan, setakat RM10 tak istikharah lah, bagilah kan. Kalau RM10,000 tu mungkin tuan-tuan kena study lebih lah. Tapi kalau amount yang kita anggap sederhana tu, maka jangan bertangguh-tangguh untuk kita cepat berikan tuan-tuan. Supaya tadi kita berlaku adil. Jadi geng yang sekolah pun dia mesti dihormati, maknanya dia mesti ada dana dia. Sebab tu kata menego. Macam di Bongek, Tuan Guru Ustaz Khairuddin, cucu Tuan Guru Syekh Ibrahim Bongek, tuan, dia orang ada koperasi. Kan? Yang ni ada ladang apa tuan-tuan, sawit. Itu memang dihormatilah. Dia ada pengurusan yang mantap, income yang tetap. Jadi dia tak payah lagi pakai tabung. Kan tuan-tuan kan? Kita nak meniaga bukan tak nak tuan-tuan. Perancangan bukan dahsyat lagi masing-masing. Yang ni nak jual ikan, yang ni nak jual ayam, yang ni nak jual nasi. Tuan-tuan, macam-macam idea. Tapi kadang-kadang kita tak boleh sekadar idea saja. Kadang-kadang kita modal akan hangus. Nak buat kolam lah, apalah tuan-tuan. Pipe tinggal tuan. Kolam tak ke mana, ikan tak mana pergi. Jadi benda tu yang menakutkan. Kalau saya ni, saya agak cerewet jugalah. Supaya kita tak nak duit itu lebu. Modal yang orang tanam tuan, kita tak nak sisihkan. Kita cuba study dulu. Tuan tengok pro kontra dia macam mana, barulah kita berani untuk melabur tuan kan. Okey, baik. Qala, harta sebagai wasilah kehidupan kita tuan-tuan, maka perlu dikembangkan. Nampak tak? Bukan diperap, disimpan semata-mata, tapi perlu dikembangkan. Sebab kalau tuan-tuan simpan di dalam bantal, ada RM1 kat rumah kita, tapi dia tak jadi apalah duit tu. Tapi mungkin dalam bentuk pelaburan yang syar'i, maka ada tabung haji je lah tuan-tuan kan, tabung haji kan, simpan Nazam punya, dapat je setahun RM900. Siapa nak bagi RM900? Untuk orang kaya mungkin dia kata RM900 berapa untuk, tapi untuk kita yang orang biasa-biasa tuan-tuan, RM900 tu ada nilai dia kan. Tuan-tuan, jadi kembangkan harta itu. Dan tuan-tuan, ia memerlukan kepada kebijaksanaan dari sudut menguruskan ekonomi. Maka Quran kata, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Qawam, Allah sebutkan kalimah qawam. Yang tadi qiyam. Tuan-tuan, sumber kehidupan harta ni jangan pula kamu terlampau boros. Israf ni apa? Pembaziran. Pantang ada iklan dia, hantar duit. Pantang ada orang minta, tu bagi. Tak juga tuan, sebab kita tahu penyakit ini apa? Scammer.
Dengan kopiah, dengan serban, tuan-tuan, dengan jubah, skamer pun masuk kat situ. Kan? Macam-macam infak, macam-macam. Tapi kita juga bertanggungjawab untuk menyemak. Kalau kita confirm itu skamer, memang penipu, takkan kita nak bagi? Kita tak boleh bagi, tuan-tuan. Itu juga Quran kata janganlah kau terlampau boros bona pula. Habis semua kau wakafkan, Nabi anak bini kau nak duduk mana? Rumah pun dia wakaf untuk jemaah, untuk tarikah. Tak juga begitu, tuan-tuan. Faham tuan-tuan? Bukanlah begitu cara pengurusan yang bijak. Quran kata, dan jangan pula sebaliknya kamu kedekut bona. Allah, latih betul berkawan gini. Semayang banyak, puasa 6 street, bangun malam, tapi ya Allah punyalah kedekut. Kan 10 kali makan dengan dia, kita yang bayar. Tu kedekut bona tu. Gele-gele lah. Kan tuan-tuan? Jadi kalau ada tabung bergerak, letaklah RM1, RM2. Maknanya kita memberi. Jangan RM2 ni sayang ni, minyak motor RM2 ni lopeh sampai pantai ni, RM2 ni lopeh sampai sempat. Jangan kira macam tu bona kedekut, tuan-tuan. Maka Quran kata wa kana baina dzalika qawama. Mesti mengambil jalan tengah. Kesederhanaan dalam berbelanja, shopping, berinfak, tuan-tuan, itu ikut, tuan-tuan, kebijaksanaan dalam bersederhana. Maka dalam hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ma'ala man iqtasada. Halaman 588 belah kanan. Orang yang berinfak, tuan-tuan, orang yang bijak mengurus harta, dia tak akan miskin. Maksudnya apa? Kenapa asnaf banyak? Ataupun orang sebut B40 ke apa, tuan-tuan? Kenapa berlaku demikian? Sebab, tuan-tuan, dia tak pandai mengurus. Kan bukan tak ada dana, tuan-tuan. Kan Arab, tuan-tuan, dia punya minyak, semua sumber alam, tuan-tuan, Allah letakkan dekat tanah Arab. Tapi kenapa orang dia ramai merempat? Orang dia tak ada kerja. Tuan-tuan, selain daripada rasuah yang berdosa, tapi pengurusan itu tak amanah, tak jujur, kelepek duit rakyat dia. Maka orang merempat, susah. Tuan-tuan, kenapa jadi macam tu? Sebab apa? Tak pandai mengurus. Siapa yang mengurus? Datanglah si John, datanglah Johnny, datanglah Margaret, apa nama orang putih, tuan-tuan, datang. Dia atur susun-susun, tuan-tuan. Tinggallah saki-baki, keladak-keladak tu untuk umat Islam, untuk tuan tanah, tuan rumah, negara Islam. Yang lain-lain tu dikapu, tuan, bawa kekayaan dia. Ini biasa berlaku, kita faham. Ini sebab tu saya kita perhatikanlah Arab, tuan-tuan, sama ada Mesir ke, Saudi ke, pergi ke Syria ke, tuan-tuan. Dan mungkin saya kata secara umumnya begitulah style Arab, tuan-tuan. Dia memang pengurusan ni memang out lah. Kan memang kelang-keli lah, tuan. Buka pejabat pukul 11.30, 12.45 dah tutup balik dah. Kan buka pukul 10, minum syai, isap rokok, orang beratur panjang lantak kau lah. Pukul 11 sekarang berhenti lagi, buat kojo sikit-sikit, malah pengurusan yang teruk, tuan-tuan. Menyebabkan Nabi kata orang yang pandai mengurus, yang bersifat ekonomi, yang berjimat cermat, ma'ala man iqtasad, dia tak akan miskin. Jadi tuan, walaupun kita mewarisi harta yang banyak daripada mak abah kita, omak dah sediakan rumah, apak dah bagi kita kereta, belajar pun tak payah pakai PTPTN, semua sponsor lah. Tapi tuan, dia dah berkojo, so dia tak ada apa-apa tanggungan lah. Kahwin pun bapak dia sponsor. Tuan-tuan, melampau betul lah, kayu kan. Tapi kalau dia tak pandai mengurus, tuan-tuan, bagilah gaji banyak besar mana pun, 20,000, bagilah apa harta, tuan, memang jahanam jadi sebab tidak bijak dalam pengurusan harta. Al-iqtisadu, dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, al-iqtisadu fi nafaqati nisful ma'isyah. Tuan-tuan, kita kalau pandai mengurus ni, tuan-tuan, kita pandai berjimat ni, tuan, itulah sebenarnya kita telah berjaya menyelesaikan separuh kehidupan kita. Wat tawaddudu ila nasi nisful aqal. Pandai-pandailah kita bercampur dengan orang ramai. Kita pergi open house sana, open house ni, tuan, supaya apa? Kita ada silaturahim. Kan? Jumpa togo orang tu, borak sikit, tanya pengalaman. Itu bagus. Itu, tuan-tuan, menggambarkan orang tu matang. Akalnya matang, tuan-tuan. Dan Nabi kata, wa husnul. Tuan-tuan, kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa husnul aqli nisful ilmi. Orang yang bijak itu, tuan-tuan, itulah orang yang telah menguasai ilmu. Walaupun dia bukan ilmu universiti, tapi universiti dia pengalaman dia. Kan? Kita respect pada orang-orang yang senior kalangan kita, ibu-ibu kita, ayah-ayah kita ni, kita hormati mereka. Mereka memang tak adalah sampai kepada PhD, tak dapatlah masuk buat master, tak roti lah dia masuk universiti dah. Tapi pengalaman hidup mereka itu perlu kita hargai, kerana itulah
pengalaman yang paling mahal yang tak boleh kita belajar di mana-mana dewan kuliah. Tuan-tuan, maka akal, pengalaman, ilmu ni tuan, dan membabitkan juga tadi kepada sistem ekonomi iktisad tuan-tuan. Taib. Maka Allah berfirman lagi, warzuquhum fiha waksuhum. Maka harta ni, kau sekarang ingat pemegang amanah harta anak yatim. Budak perlu makan. Makan berapa kali sehari? 4 kali. Bagi 4 kali. Apa menu dia? Disusun tuan-tuan yang sesuai dengan tumbesaran budak ni. Mesti ada susu, mesti ada tamar, mesti ada kismis. Itu dia punya dessert je lah. Mana makanan asasi dia? Bapa ni, pengurusan harta ni, tuan-tuan mesti bagi budak ni makan. Bagi kiswah, pakaian. Kan budak ni dah besar, takkan baju sempit. Kan dia ni bukan Arab. Mungkin tak adalah tuan-tuan kena beli jubah ya kat dia kan. Dia pun nak pakai baju Melayu. Dia pun nak pakai baju gayo. Dia pun nak kena ada t-shirt. Begitulah tuan-tuan, kita sesuaikan dengan keperluan dia. Jadi kamu pun dah bagi budak tu apa tadi? Modal, kamu dah berniagakan dengan baik modal yang ada. Ya. Daripada modal itulah tuan-tuan, kita laburkan dan keuntungan itu kita gunakan untuk apa tuan-tuan? Pengurusan anak yatim. Ini lagi terbaik lah. Bukan menggunakan modal asal. Tetapi menggunakan keuntungan, hasil keuntungan. Wah, tuan-tuan. Ini Quran. Kenapa? Quran sebut, tuan-tuan cuba tengok ayat tu. Warzuquhum fiha. Bukan warzuquhum minha. Ini Quran, tuan-tuan. Orang belajar bahasa Arab, dia faham lah. Harful jar, huruf khafat ni, tuan-tuan, dia ada beza fi dengan min. Quran kata fi, bukan min. Jadi kalau min, kau ambil duit 3 juta tadi, kau belikan baju, seluar dia, yuran sekolah dia, tuition dia, dia nak pergi umrah pakai duit tu. Itu kalau gunakan minha. Tapi Quran guna apa? Fiha. Fiha ni apa? 3 juta tadi dia parking katalah dekat tabung haji bank Islam mana tuan-tuan pelaburan yang syar'i. Maka dalam 3 juta tu saya percayalah adalah keuntungan besar lah, sebab modal besar jadi untung biasa besar lah kan. Maka gunakan daripada keuntungan itu kita belanjakan untuk keperluan kepentingan si yatim ini. Itu lagi canggih. Ya. Maka tuan-tuan, sebelum kita pindah kepada waqulu lahum qawlan ma'rufa, nanti kita akan tengok kenapa Allah gunakan warzuquhum. Belilah rezeki kepada mereka. Warzuquhum, rezeki. Tuan-tuan akan jumpa nanti, ya tuan-tuan, ayat 8. Tuan-tuan, Allah sebut lagi warfarzuquhum minhu. Tuan-tuan, pemberi rezeki siapa? Allah. Nampak tak? Tapi kenapa Allah gunakan farzuquhum? Ini yang Wahabi gagal faham. Wahabi juga lah kono kan. Sebab tuan-tuan, ini dekat sini kita guna bahasa balaghah, kinayah, tuan-tuan. Berikan rezeki. Bapa penjaga anak yatim ni tuan, dia bukan Tuhan. Dia urus je. Kan? Berikan, rezekikan kepada anak yatim. Kenapa Quran guna farzuquhum? Kenapa Quran tak guna tadi fa'atuhum ataupun u'tuhum? Tapi Quran guna tuan-tuan warzuquhum. Jadi kat sini menanglah ahli sunnah wal jamaah dari sudut pendalilan kita tuan-tuan. Kita kata memang hakikat pemberi rezeki Allah Ar-Razzaq, tapi bapa itu tuan-tuan dia berkojo nak cari rezeki, dengan dia berkojo dia dapat sekolahkan anak-anak dia. Betul lah tuan-tuan, yang beri kita nikmat, yang beri kita faham ilmu ni siapa? Allah Ta'ala. Yang beri kita tuan-tuan segala kebaikan ni, yang menghalang al-mani', tuan-tuan, ad-dar, yang memberikan mudarat, semua hakikat Allah Ta'ala. Tetapi itu tidak menafikan ikhtiar dan usaha kita. Nampak tak? Tuan-tuan, rezeki Allah. Maka orang kata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang sembuhkan aku. Maka jangan kau bertawassul dengan selawat syifa. Selawat tak boleh sembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Nabi Muhammad tak boleh menyembuhkan, syirik. Ini bab itu yang orang salah faham. Kan? Tawassul dengan ahli kubur, dengan wali, syirik. Ini yang orang salah faham, tuan-tuan. Maka Quran dah mengajar kita, tuan-tuan, kalau begitu tuan-tuan nak kata apa? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakan yang mewafatkan kamu ialah malaikat maut. Yang mematikan kamu siapa? Malakul maut. Malakul maut bukan mematikan kita. Hakikat al-muhyi wal mumit, yang menghidupkan dan mematikan siapa?
Allah Ta'ala. Tapi kenapa Allah nisbahkan kematian tu kepada malaikat maut? Sebab dia bertugas cabut nyawa. Maka kenapa kita kena berterima kasih kepada ibu bapa kita, guru kita, tuan? Kerana guru tu dia memberikan ilmu, pendidikan. Ibu bapa kita membelanjakan kepada kita, membantu kita. Jadi terima kasih kepada ibu bapa tu, tuan, sebagai saluran kerana mereka telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus anak-anaknya. Pendidik, kita berterima kasih kepada mereka kerana mereka telah bertanggungjawab membantu kita, mengasuh kita, menyampaikan ilmu kepada kita. Jadi kita kena clear, tuan-tuan, bagi rezeki di sini maknanya Allah gunakan kalimah ar-rizq, tuan-tuan, bukan maknanya bapa tu sebagai ar-razaq, ya, sebagai pemimpin itu MB, PM, khalifah, bukan dia ar-razaq. Ar-razaq huwa Allah, tetapi mereka menguruskan rezeki tersebut dengan jalan yang benar, tuan-tuan. Maka waqulu lahum qawlan ma'rufa, kita kalau mengurus kena mulut manis, ya, kena cakap elok-elok. Pegawai Baitul Mal orang datang, cakap elok-elok, rapi, bagus-bagus, kenapa tak lulus peruntukan, kenapa tak dapat banyak ni, kenapa dapat banyak tu, dia kena cakap elok-elok lah, tuan-tuan. Termasuklah pengurus harta anak yatim, okey, borilah elok-elok, cakap baik-baik. Apa nak cakap, tuan-tuan? Apa nak cakap? Ini pada halaman 589. Saya harap tuan-tuan cepat dapatkan kitab. Hubungi admin, ya, tuan-tuan. Maka dikatakan apa tadi? Cakap macam mana? Qaul yang ma'ruf tu macam mana cakap yang baik, tuan-tuan? Cakap baik tu artinya cakap, dek, nanti awak umur 21 tahun, contohnya lah, awak dah lepas ujian ni, pakcik akan test dulu. Okey, pakcik akan serah kat awak. Awak tahun 3 kuliah, awak akan ambil semua duit ni dalam akaun awak. Cakap elok-elok. Nanti budak tu memerontak kan, ini duit apak saya, kau siapa? Katakan. Kita beritahu kat dia. Dan memang tak siapa-siapa lah, tapi dia ni pemegang amanah, hanya dibenarkan menyampaikan, menyalurkan dana ini setelah kamu menepati syarat-syaratnya, ya. Maka jangan cakap benda yang mungkar. Lawan makruf apa dia? Mungkar. Mungkar ni apa? Maknanya benda-benda yang kita herdik dia, kita maki dia, kan. Buka sekolah anak yatim, tapi anak yatim tu bertambah yatim gitu kan. Tuan-tuan, konon-konon kita buka sekolah anak yatim nak kamcing dengan Nabi. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan pengasuh anak yatim macam ni kamcing dalam syurga esok. Nabi tunjuk jari ni. Okay, tuan-tuan, bukan macam ni esok terus bercerai, terus berpisah dengan Nabi SAW kerana kita tak bijak mengurus dan tak pandai mengurus harta anak yatim. Wallahu a'lam bisawab, tuan-tuan. Nanti kita sambung ayat yang ke-6 esoklah. Saya di kuliah dekat Masjid Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Okay, tuan, terima kasih. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak join talaki dengan Syekh Nabil dan Syekhah Karimah akan sampai hari Rabu ni, tuan, daripada Mesir. Ya, itu juga tuan-tuan boleh hubungi admin. Siapa nak talaki, tempoh dalam 24 hari. Siapa yang fasih baca, boleh sekali jumpa Syekh baca 2 juzuk. Target 15 pertemuan khatam. Tuan-tuan, apa kiraat semua ada. Kiraat Abu Amrin, Kisah Isi tak mahir, tapi Syekh bawa semua kiraat yang 7, yang 10 tu. Kalau yang perempuan muslimat, elok baca dengan isteri dia, dengan Syekhah Karimah. Tuan-tuan, segera, kami ada lagi kekosongan untuk talaki dengan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.